Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat berjumpa semula di dalam kelas dalam talian secara percuma setelah kita bercuti selama 2 minggu disebabkan faktor-faktor tertentu yang tidak dapat dielakkan lah. Faktor-faktor yang tidak dapat dielakkan tu tak boleh nak kata apalah. Sebab itulah kita bersyukur apabila kita diberi ruang masa dan kesihatan yang baik lah. So, kelas kita ni adalah kelas santai yang kita sama-sama ulang kaji beberapa perkara untuk faedah kita bersama lah, untuk faedah saya dan juga faedah rakan-rakan dalam talian untuk kita sama-sama berkongsi lah. Dan untuk kelas yang ataupun kita panggil apa perbincangan ataupun perkongsian, kita masih lagi di dalam berkongsi tentang kitab Bulughul Maram. Saya bukanlah pandai sangat tentang hadis ni, tetapi ialah kita sekadar berkongsi setakat mana yang kita boleh supaya kita sama-sama mengambil manfaat. Sebab kadang-kadang kita berkongsi itu kita tak kongsi dalil yang sebenar. Kita duduk terus saja aplikasi kepada dalil. Jadi kadang-kadang kita terlupa matan dalil tu yang sebenar. Jadi kadang-kadang kita kena merujuk jugalah kepada kitab-kitab yang asal yang mengemukakan dalil tu. Tapi kitab-kitab macam ni kadang-kadang dia tidak syarah. Bila dia tidak syarah, kita pun tak erti juga nak syarah sebenarnya. Tapi tak apalah, kita sama-sama ni lah, kita sama-sama melihat, mengulang kaji. So, saya terus sambung kepada hadis nombor 965 pada tajuk At-Targhib fil Hada', anjuran memberi hadiah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala tahadu tahabbu, rawahul Bukhari fil Adabil Mufrad wa Abu Ya'la bi isnadin hasan. Hadis 965 mengikut kitab ni lah, nombor 965 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Ini glamour sebenarnya. Tahadu tahabbu. Saling memberi hadiahlah kamu, nescaya kamu akan saling menyukai. Salinglah berbagi hadiah, nescaya kamu akan saling menyukai. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Adabul Mufradnya dan Abu Ya'la dengan sanad yang hasan. Hadis ini hasan menurut Syekh Nasiruddin Al-Albani. So ini adalah hadis yang agak popular disebut tahadu tahabbu. Sebab dia macam bunyi dia pun memang sedap lah kan. Tahadu tahabbu. Salinglah memberi hadiah. Tahadu tu hadiah lah. Hadu. Kita orang Melayu pun dah sebut hadiah-hadiah tu datang daripada bahasa Arab lah. Tahadu tahabbu. Tahabbu tu saling menyukai. Apabila kamu saling berkongsi ataupun saling memberi hadiah lah, maka nescaya kamu akan saling menyukai antara satu sama lain. So hendaklah kita menjadikan pemberian hadiah tu satu macam kebiasaan. Kita bagi hadiah, dia tak sepertinya hadiah yang mahal. So hadiah tu dia akan mengeratkan silaturahim, akan mengeratkan hubungan kasih sayang sesama kita lah. Macam tu lah.
Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahadau fa innal hadiyata tasullus sakhimah. Rawahul Bazzar bi isnadin dhaif. Anas radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, saling memberi hadiahlah kamu kerana sesungguhnya hadiah itu dapat menghapuskan kedengkian. Hadis riwayat Al-Bazzar dengan sanad yang lemah. Hadis ini dhaif menurut Syekh Nasiruddin Al-Albani. So tak apalah, dhaif pun maknanya dia punya matan dia tu ialah tentang saling memberi hadiah. Kerana sesungguhnya hadiah itu dapat menghapuskan kedengkian. So bila kita saling memberi hadiah, dia akan jadi mewujudkan saling suka menyukai tadilah. So dia akhirnya akan menyebabkan kedengkian itu dapat dihapuskan. Macam itulah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya nisa al-muslimat la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Muttafaqun alaih. Ini lagi. Hadis yang ke-967, Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wahai kaum wanita muslimat, ya nisa al-muslimat, jangan sekali-kali seseorang itu meremehkan tetangganya. La tahqiranna jaratun lijaratiha. Janganlah seseorang jiran itu dia meremehkan jirannya. Jangan seorang itu meremehkan jiran tetangganya. Walau firsin nasyatin. Meskipun dengan mengirim masakan kikil kambing. Kikil kambing ni maknanya dia kata apa? Kaki kambing lah, kaki kambing. Maknanya jangan kita meremehkan bahawasanya kalau tak ada apa-apa sangat nak bagi pun, bagi kaki kambing pun tak apa. Macam itulah seolah-olahnya. Jangan kita meremehkan jiran tetangga kita. Kalaulah kita tak ada apa sangat yang kita nak bagi pun, kita bagilah kaki kambing pun tak apa. Seolahnya macam itulah, maknanya benda tu bukanlah suatu perkara yang remeh. Oh tak ada benda lah nak bagi hadiah dekat jiran ni. Oh ada kaki kambing je. Kaki kambing pun kaki kambing lah. Kita masak lebih ke kita bagi gulai kaki kambing. Contohnya mana benda tu nak ceritanya satu hidangan yang bukanlah bernilai tinggi, tetapi jangan dipandang remeh. Dia membawa makna yang besar di dalam hubungan kejiranan. Bawa hubungan yang besar di dalam hubungan kejiranan. Apabila kita selalu bertukar-tukar hadiah sesama jiran tetangga, walaupun dengan mengirim masakan kaki kambing. Kaki kambing. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man wahaba hibatan fahuwa ahaqqu biha ma lam yuthab 'alaiha. Rawahul Hakim wa sahhahahu wal mahfuz min riwayat Ibni Umar an Umar qauluhu. Hadis yang ke-968 daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar ni maknanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, redha Allah terhadap Abdullah dan redha Allah terhadap Umar. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man wahaba hibatan. Barang siapa yang menghibahkan sesuatu, fahuwa ahaqqu biha, dia adalah yang lebih berhak dengannya hibah. Harta hibah tadi. So, sesiapa yang telah menghibahkan hibatan, sesuatu tu, yang telah menghibahkan sesuatu hibah, fahuwa ahaqqu biha, maka dia pemberi hibah tu ahaqqu, lebih berhak biha dengan harta hibah tu.
Dia dah bagi hibah dah, tapi macam seolah-olahnya dia yang lebih berhak terhadap harta hibah. Padahal dia dah bagi dah hibah. Kan? Malam yusab alaiha, selama hibahnya itu tidak dibalas. Nak menunjukkan seolah-olahnya kalau seorang itu bagi hibah, selagi mana hibah dia tidak dibalas, seolah-olahnya dia masih lagi berhak ke atas harta hibah. Macam itulah. Padahal dia dah tak berhak dah, tak boleh dah dia nak minta balik apa yang dia hibahkan. Dia jadi buruk siku. Bukan buruk siku, seolah-olah anjing yang muntah yang kembali menjelak muntahnya, sebagaimana yang kita ulang kaji sebelum ni. Tapi nak ceritanya tentang dia panggil targhib, menggalakkan kepada memberi hibah tadi, maka seolah-olahnya tuan punya harta hibah tadi berhak lagi kepada harta yang dia sudah hibahkan selagi hibahnya tidak dibalas. Macam itulah. Walhal dia nak suruh menggalakkan berhibah lah, masing-masing menghibahkan, masing-masing menghadiahkan. Hadis riwayat Hakim yang dinilainya sahih, namun menurut riwayat yang dihafal diketengahkan melalui Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Umar radhiyallahu anhu, dan termasuk ucapan Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih namun mauquf menurut Syekh Nasiruddin Al-Albani. Hadis mauquf ni bermaksud hadis yang terhenti pada seorang tabi' ataupun terhenti pada seorang sahabat, tetapi dia bukan sahabat jugalah sebenarnya, tapi dia tidak sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rijal yang dinyatakan dalam periwayatan itu dia tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil mauquf, dia terhenti. Tapi tak apalah, yang pentingnya kita nak ceritanya galakan kepada saling berberi ataupun saling berbalas-balas hadiah. So itu beberapa hadis tentang hibah, tentang hadiah yang ada di dalam kitab Bulughul Maram. Seterusnya yang ini kita skip. Luqatah. Saya tidak pandai bab luqatah, boleh baca sendiri sahaja, dan saya tidak saya tidak syarah lah, sebab saya tidak pandai. Saya tiada ilmu. Saya tiada ilmu, jadi boleh baca sendiri sahaja. Saya berkongsi terhadap perkara-perkara yang saya rasa sesuai untuk saya berkongsi. Benda yang saya kurang ilmu, saya masih lagi belajar, so saya serahkan kepada pembacaan masing-masing lah. Luqatah ni saya belajar juga dengan Dr. Kamarul daripada Universiti Islam Selangor. Tak tahu ada ke tak Dr. Kamarul, tapi saya belajar luqatah daripada Dr. Kamarul. Tapi tak apa, saya tak bahas tentang luqatah. Saya cuma nak ulang kaji tentang yang berkaitan dengan hibah dan faraid. Bukanlah saya pandai sangat hibah dengan faraid, tapi bolehlah untuk berkongsi. Yang luqatah tu tak apa, biar dulu. So kita pergi kepada yang ke-20, tajuk kecil 20. Faraid, babul faraid. Hadis-hadis yang dikumpulkan di dalam kitab Bulughul Maram yang berkaitan dengan faraid. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhiqul faraidha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar, muttafaqun alaih. Hadis yang 975 daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ni Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, redha Allah terhadap Abdullah dan redha Allah terhadap Abbas, telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, berikanlah bahagian-bahagian yang tertentu kepada pemiliknya masing-masing. Al-hiqul al-faraidha bi ahliha. So bagilah hak faraid itu kepada ahlinya, ahli-ahli waris, ahli-ahli faraid, ahli-ahli yang berhak kepada hak faraid tadi. Berikanlah bahagian-bahagian tertentu itu kepada pemiliknya masing-masing. Sedangkan bakinya adalah untuk ahli waris lelaki yang lebih dekat. Fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar. So ini adalah secara umum tentang kaedah pembahagian faraid.
kita hendaklah bagi dulu mengikut hak-hak faraid, mengikut ahli. Ahli ni maknanya ashabul furud lah. Hak-hak mengikut ahli waris fardu. Kita bagi yang waris fardu dulu, waris yang sudah ditetapkan bahagian tu. Ditetapkan bahagian mengikut surah An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan ayat 176. Mana-mana waris yang sudah pun ada hak faraid dia, kita bagi dulu. Sekiranya mereka ini tidak terdinding. Dan sekiranya mereka ini tidak terhalang lah. Terhalang tu besar lagi. Mana terhalang ni? Al-hajbu bil wasfi. Terhalang dengan sebab membunuh ataupun berlainan agama. So tidak terhalang dan tidak terdinding. Tidak ada waris dekat yang mendinding mereka, maka bagilah dulu itu kepada waris-waris fardu mengikut hak masing-masing. Itu kepada waris-waris utama lah. Kepada ibu, kepada bapa, kepada isteri, kepada suami, mana pasangan, kepada anak lelaki dan kepada anak perempuan. Dan sekiranya ada mereka ni ada yang tiada, contohnya tidak ada anak lelaki, tidak ada bapa, so dia boleh pergilah pula kepada adik-beradik dan sebagainya. Kita belajar pendindingan itu. So apabila dah bagi kepada yang berhak tadi mengikut waris fardu, baki itu hendaklah diberi kepada ahli waris lelaki yang lebih dekat. So secara umumnya macam itulah. Tetapi faraid ni dia tak boleh belajar satu hadis tu pandai. Sebab yang ni bagi kepada waris lelaki yang lebih dekat ni lebih kepada tertib asabah. Dalam kes kita nak mencari waris asabah bin nafsi. Sebab waris lelaki ni merujuk kepada asabah bin nafsi. So kita carilah asabah bin nafsi yang lebih dekat, iaitu kita turun ke bawah mencari anak lelaki. Tidak ada anak lelaki, tidak ada cucu lelaki daripada anak lelaki dan ke bawah. Kita cari pula bapa, kemudian bapa kepada bapa. Kita turun, kemudian naik atas, kemudian hawashi. Itu adik-beradik lelaki seibu sebapa, adik-beradik lelaki sebapa. Kemudian kalau tak ada juga, dia turun kepada anak saudara lelaki daripada adik-beradik lelaki seibu sebapa ataupun sebapa. Kemudian dia pergi pula kepada adik-beradik lelaki kepada bapa. Kemudian dia pergi pula kepada anak adik-beradik lelaki. Anak lelaki kepada adik-beradik lelaki sebelah bapa. Itu sepupu lelaki. Dan begitu seterusnya. Kita cari yang lelaki. Itu secara umum lah untuk asabah bin nafsi. Tetapi ada juga kes asabah ma'al ghairi. Dia tak perlu kepada lelaki. Dia memadai antara wanita dengan wanita. Tapi dia kena baca. Dia kena faham faraid secara keseluruhan lah. So ini nak ceritanya tentang asabah bin nafsi. Seterusnya, wa an Usamah bin Zaidin radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yarithul muslimul kafir wa la yarithul kafirul muslim, muttafaqun alaih. Ini lagilah menjadi satu isu yang agak semalam pun saya disoal. Hadis yang ke-976. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, redha Allah terhadap Usamah dan redha Allah terhadap Zaid, telah menceritakan bahawa Nabi SAW bersabda, orang Muslim tidak boleh mewaris dari orang bukan Muslim. La yarithul muslimul kafir, maknanya orang Islam tak boleh mewarisi harta orang bukan Islam. Walal kafirul muslim, dan orang kafir tidak boleh mewarisi harta orang Islam, harta orang Muslim, muttafaqun alaih. So ini memang salah satu halangan pusakanya ialah berlainan agama. Sekiranya si mati itu seorang yang beragama Islam, so waris-warisnya yang tidak beragama Islam tidak boleh mewarisi harta dia. Selalunya ini berlaku kepada mu'allaf lah.
Mu'alaf apabila dia meninggal, bukan selalunya, beberapa kes kalau ahli keluarga dia yang lain tak perlu Islam. Contohnya dia ada anak perempuan, dia ada suami, tetapi dia tidak ada bapa dia tidak perlu Islam. Dan tak habislah sebab anak perempuan dengan suami itu tidak menghabiskan harta, sebab ada lagi sedikit yang perlu diberi kepada adik-beradik, sebab anak perempuan dapat 2/3, suami dapat 1/4. So kena bagi kepada adik-beradik isteri tadilah, isteri itu yang memeluk agama Islam contohnya. Jadi dia tidak habis, ada bahagian untuk Baitul Mal. Sebab kita tidak mengamalkan rod. So adik-beradik dia yang tidak Muslim tadi tidak boleh mewarisi harta dia, walaupun mungkin dia ni rapat dengan kakak dia yang bukan Islam contohnya. Tapi tak boleh lah. Sebab wala yarithul kafirul muslim. Benda tu jelas sebenarnya. Cumanya yang jadi tidak jelas sebab perundangan di negara kita, jika si mati itu bukan Islam, kalau ikutkan hadis ni, orang Islam tidak boleh mewarisi harta bukan Islam. Masalahnya di dalam undang-undang di negara kita ini, undang-undang sivil, tiada halangan untuk orang Islam mewarisi harta bukan Islam. Sedangkan hadis ni kata tak boleh. Sebab dia adil lah, sebab non-Muslim tidak boleh mewarisi harta Muslim, maka Muslim juga tidak boleh mewarisi harta bukan Muslim. Barulah jadi adil. Tetapi apa yang nak kita katakan, sebab undang-undang kita, orang Islam boleh mewarisi harta bukan Islam. Itu dari segi undang-undangnya. So macam mana cara kita nak urus apabila kita mendapat kes yang sebegini? Dan ini pun ditanya oleh sahabat saya, Mayang Kasih Amanah. Semalam ada malam apresiasi Mayang Kasih Amanah. So saya pun ditanya, tidak rasmi lah. Tanya rasmi tu mungkin akan ada lah, mungkin ada surat request, formal letter of advice lah. So ialah sebab bila dia buat urusan pusaka, syarikat amanah ni dia buat juga harta pusaka bagi orang bukan Islam. Tetapi si mati tu bukan Islam, tetapi dia meninggalkan ibu. Ibu pun terima juga bagi non-Muslim. Dia panggil apa? Maknanya ibu dia boleh lah juga bukan Islam pun. Selain daripada anak-anak. Tapi dia tak kira agama. Dia ada ibu, tapi ibu dia tu peluk agama Islam. So waris-waris yang lain bukan Islam lah. Jadi ibu tu yang jadi confused. Sama ada kita nak masukkan dia dalam senarai waris ataupun tidak. Sebab ibu dia dah masuk Islam sebelum dia meninggal. Sebelum si mati tu meninggal, ibu dia masuk Islam, terima hidayah. Jadi kalau tak masukkan dalam senarai waris, tak dapatlah ibu tu. Sedangkan mengikut undang-undang tak ada masalah pun. Mengikut undang-undang tak ada masalah. Dia buat apa, tak kira lah pusaka kecil ke, ataupun dia pergi ke high court ke, nak ambil LA ke, dia tak kisah. Masukkanlah senarai ibu yang Muslim tadi. Sebab undang-undang pewarisan bukan Islam, dia tidak kira agama. Jadi tanya pendapat saya lah. Kalau tanya pendapat saya, sebab sebenarnya hadis ni saya tak buat lagi kajian detail. Cuma tentang pewarisan orang Islam mewarisi harta bukan Islam ni, dia ada juga pendapat yang membenarkan sebenarnya. Bahkan Dr. Yusuf Al-Qaradawi juga mengatakan boleh. Sekiranya undang-undang sesuatu negara itu membenarkan orang Islam mewarisi harta bukan Islam, maka bolehlah. Maka boleh. Tapi kalau undang-undang itu tidak membenarkan, tak payahlah demand. Sebab keadilan. Tapi benda ni bukan Islam pun dia tidak lawan pun. Dia bukan kata kenapa ni kami tak boleh mewarisi harta kamu, kamu boleh pula mewarisi harta kami. Tak ada. Dia orang tak kisah-kisah pun. Sebab dia orang ikut undang-undang dia orang. Dia ke ibu ni warislah, ambil lah ibu. Walaupun ibu ni Islam, anak-anak ataupun spouse kepada pasangan tak kisah-kisah pun. Cuma ibu tu dia tak tahulah. Ibu tu mungkin tak kisah juga. Cuma bila kita yang uruskan, dia menjadi isu. Dia sebenarnya terdapat pandangan minoriti ulama yang membenarkan Muslim ini mewarisi daripada bukan Islam. Membenarkan tu dari erti kata sebab
nombor satunya kerajaan tu sendiri yang dah buat undang-undang macam tu. Bukan kita yang request. Dan benda tu pun tak jadi isu di negara tersebut. Bukannya non-Muslim negara kita ni boykot ataupun dia buat tunjuk perasaan tak adil apa. Tak ada apa. Dia orang relax-relax aja. Bagi je lah apa-apa. Tak kira lah ibu ni beragama Islam apa tak apa. Jadi ulama kata boleh lah. Kemudian uh, antara hujah yang dikemukakan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia kata sekiranya benda tu menguntungkan orang Islam, kenapa nak kata tidak boleh? Kalau dah negara tu kata boleh, dan benda tu pun menguntungkan orang Islam ni dia kena sentiasa menguntungkan dia, dan dalam kes ni menguntungkan orang Islam lah, so boleh je lah. Macam tu. Walaupun pendapat Dr. Yusuf Qaradawi ni ramai yang tidak setuju lah, sebab hadis ni terang-terang kata tak boleh. Tapi dia bukan isu melihat zahir hadis tu, sebab dia gabungkan pula dengan beberapa dalil yang lain yang saya tidak sempat kaji secara detail lagi. Tapi nak ceritanya ringkasnya, sebab kerajaan di tempat kita ni undang-undangnya macam tu. Undang-undangnya membenarkan. Jadi kita ambil je lah pendapat yang mengatakan membenarkan tadi. Kecuali timbulnya kontroversi dan sebagainya, timbulnya huru-hara, timbulnya masalah-masalah tu, tak timbul masalah apa. So ambil je lah. So ada pendapat yang saya tak sempat perincikan secara detail. InsyaAllah saya akan perincikan tentang benda ni yang mengatakan boleh. Dan antara yang saya sempat ingat ialah tentang tadilah antara hujahan dia, sekiranya benda tu menguntungkan orang Islam, kenapa kita nak tolak? Sebab orang Islam sepatutnya menerima perkara-perkara yang menguntungkan. Dan ini menguntungkan orang Islam lah, sebab dia boleh mewarisi harta waris dia yang bukan Islam. So dia ada dalil-dalil yang lain lagi lah. So tak apalah, yang sebenarnya tak boleh. Mengikut jumhur ni memang tak boleh, tapi ada pendapat-pendapat minoriti, pendapat-pendapat yang mengatakan boleh. Tetapi yang menariknya Dr. Yusuf Al-Qaradawi kata boleh. Boleh bagi negara yang buat tu boleh. Macam itulah, sebab kita kira macam hukum sultan adamul khilaf. Apa yang sudah pun diputuskan oleh pemerintah, maka dia menghilangkan segala khilaf, dia menghilangkan segala perselisihan tadilah. Sebab sultan negara kita, kerajaan negara kita, dia pilih pendapat yang kata boleh. Habis lah. Dia boleh je lah. Sebab benda tu bukan kita yang pilih. Kecuali benda tu tak ada dalam statute silent ataupun statute dia panggil lakuna, lompang. Tapi ini ada jelas yang membenarkan. Jadi kita ikut ialah keputusan sultan, keputusan kerajaan di tempat kita. Sebab kalau lah benda tu menjadi huru-hara ke, ada disebut tentang ketidakadilan ke, equality before the law dan sebagainya, kalau benda tu kerajaan kata dia pindah, so tak boleh aja lah. Macam tu aje lah. Mudahnya kita ikut undang-undang saja. Walaupun nampak undang-undang tu sedikit bercanggah dengan hadis ni, tetapi ada pendapat lain yang mengatakan boleh. Macam itulah. Cuma pendapat lain tu saya tak boleh nak syarah hari ni, sebab saya tidak notakan secara detail mengenai tajuk ni. Cuma saya ingat apa yang saya ingat lah. Macam tu. La yarithul muslimul kafir wala yarithul kafirul muslim. Muttafaqun alaih. Itulah lebih kurang. Tuan Aidit ada ni, itulah lebih kurang. Tak apa ni, saya akan buat secara lebih terperinci. Wa'an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu fi bintin wa bintibnin wa ukhtin. Qadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lil ibnatin nisf wa li ibnatil ibni sudus takmilat thuluthain. Wa ma baqiya falil akhti. Rawahul Bukhari. Hadis yang ke-977. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah menceritakan sehubungan dengan kes anak perempuan, bintin, anak perempuan dah. Kemudian binti ibnin, anak perempuan dari anak lelaki. Bintin tu anak perempuan. Ibnin, anak lelaki. Mana anak perempuan dari anak lelaki, iaitu cucu perempuan daripada anak lelaki lah. Cucu perempuan daripada anak lelaki. Ya tak apa daripada anak lelaki, yang jadi masalahnya cucu daripada anak perempuan. Ni wa binti ibnin, anak perempuan pada anak lelaki, cucu perempuan lah. Wa ukhtin, dan saudara perempuan. So
dia nak katanya dia meninggalkan anak perempuan, kemudian dia meninggalkan cucu perempuan daripada anak lelaki dan meninggalkan seorang saudara perempuan. Seorang saudara perempuan, ukhtin. So Nabi SAW memutuskan pembahagian waris mereka lil ibnatin nisf, untuk anak perempuan itu setengah, nisf. Anak perempuan bila dia seorang, dia 1/2, nisf, 1/2. Wali ibnatil ibni sudus, untuk anak perempuan daripada anak lelaki. Maknanya cucu perempuan daripada anak lelaki kepada si mati itu, dia dapat 1/6. Kenapa dia dapat 1/6? Takmilatas thuluthain, kerana mempercukupkan 2/3. Bagi menggenapkan 2/3. Sebab dia maksimum bagi anak perempuan waris ke bawah, anak perempuan, cucu perempuan daripada anak lelaki, maksimum ataupun 2 anak perempuan, maknanya ke bawah perempuan itu maksimumnya ialah 2/3. Apabila anak perempuan tu sudah pun ambil 1/2, so cucu perempuan daripada anak lelaki dapat berapa? Nak tahu dapat berapa? Maksimum saya kata tadi 2/3, thuluthain 2/3, maka 2/3 tolak 1/2. 2/3 tolak 1/2 jadilah 1/6. Tak tahulah boleh syongak ke tak boleh syongak kan. 2/3 tolak 1/2. Sama dengan 1/6. Sebab itulah dia dapat 1/6 cucu perempuan daripada anak lelaki tu. Cucu perempuan daripada anak perempuan zawi arham, cucu lelaki daripada anak perempuan pun zawi arham. Kan? So itu kena faham lah, memang tak penting pun cucu jantina cucu tu kalau dia daripada anak perempuan memang dia tak dapat lah. Sebab anak perempuan tu, cucu perempuan tadi dia berbinkan menantu. Berbinkan menantu, bukan berbinkan anak kita. Kita naknya cucu tu berbinkan anak kita. Barulah dia berhak mewarisi harta kita lah, kalau tidak terhalang. Kalau tidak terhalang dengan anak lelaki, maknanya tidak habis lah. Dalam kes ni tidak habis lah, sebab seorang je anak perempuan 1/2. So baki lagi nak mencukupkan 2/3 tadi. 2/3 tolak 1/2 sama dengan as-sudus, sama dengan 1/6 takmilatas thuluthain. So 2/3 dibahagikan 1/2 kepada anak perempuan, 1/6 kepada cucu perempuan daripada anak lelaki. Wama baqiya falil akht. Maka sedangkan bakinya untuk saudara perempuan. So baki itu diberi kepada saudara perempuan. Saudara perempuan ni sama ada saudara perempuan seibu sebapa ataupun saudara perempuan sebapa. Bukan saudara perempuan seibu lah. Sebab saudara perempuan seibu dia tak boleh lah bila ada waris ke bawah. Bila ada waris ke bawah, saudara perempuan seibu tak dapat. Dia terhalang. Walaupun dia waris fardu tapi dia banyak terdinding. So dalam kes ni, ini adalah asabah ma'al ghairi. Asabah ma'al ghairi kerana dicukupkan pewarisan itu hanyalah sesama waris perempuan sahaja. Tak ada lelaki pun kan. Tadi dia kata nak cari waris lelaki ya, wama baqiya tadi kan. Fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar. So mana yang lelakinya tak ada pun. Tak adalah, sebab yang tadi tu dia nak cerita tentang asabah bin nafsi. Yang ni dia nak cerita tentang asabah ma'al ghairi. Asabah itu ada 3, asabah bin nafsi, asabah bil ghairi, asabah ma'al ghairi. Asabah bin nafsi itu waris-waris lelaki saja, maknanya memadai dengan waris lelaki untuk menghabiskan baki. So dia panggil bin nafsi. Kalau kita kira dia akan jadi 23 waris. Lebih kurang lah, kita ambil setakat cucu dan kita ambil setakat datuk. Kalau kita kira cicit dan kita kira moyang lelaki, yang lagi banyak lah. Jadi tak payah sampai tahap tu, kita ambil cucu dan datuk saja. Pengiraan tu akan jadi 23 lebih kurang. Kemudian dia ada asabah bil ghairi, iaitu waris yang sama taraf tetapi berlainan jantina antara lelaki dan perempuan, anak lelaki dan anak perempuan, cucu lelaki dan cucu perempuan, ataupun cicit lelaki dengan cucu perempuan, ataupun saudara seibu sebapa lelaki, saudara seibu sebapa perempuan, saudara sebapa lelaki, saudara sebapa perempuan.
So mereka ini adalah waris yang sama taraf tetapi berlainan jantina, maka mereka ini adalah asabah bil ghairi lizzakari mithlu hazzil unthayain. Untuk lelaki itu dua kali ganda daripada bahagian perempuan. Wallahu a'lam. Sebab tak nak kira kan. Kira semula. Yang pentingnya faham asabah bil ghairi. So yang ni nak cerita tentang asabah ma'al ghairi. Asabah ma'al ghairi ni sebab dalam kes ni si mati tu meninggalkan seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan daripada anak lelaki dan seorang saudara perempuan, itu saudara si ibu sebapa ataupun saudara sebapa. So 1/2 untuk anak perempuan, 1/6 untuk cucu perempuan daripada anak lelaki kerana mencukupkan 2/3. Dan bakinya akan jadi 1/3 lah. 1/3 lagi tu untuk saudara perempuan. Hadis ini sahih menurut Syekh Nasiruddin Al-Albani. Seterusnya, wa an Abdullah bin Umar an Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatawarathu ahlu millatain. Rawahu Ahmad wal arba'ah illa Tirmidzi wa akhrajahu al-Hakim bilafzi Usamah wa rawan Nasa'i haditha Usamata bihadzal lafz. Hadis yang ke-978 daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Redha Allah terhadap Abdullah dan redha Allah terhadap Umar. Telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dua orang pemeluk agama yang berbeza la yatawarathu ahlu millatain. Itu maksud dia ahlu millatain. Dua orang pemeluk agama yang berbeza tidak boleh saling mewaris. Di Indonesia aku terjemah dia ni. Tidak boleh saling mewarisi. Maknanya dua pemeluk agama yang berbeza dia tidak boleh saling mewarisi. Maknanya dia sama dengan yang tadi lah. Maksud dia la yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim. Itu macam mana tadi? La yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim. Dia sebut muslimul kafir dulu. Kemudian baru kafirul muslim. Kadang-kadang kita tak ingat, kita sebut la yarithul kafirul muslim walal muslimul kafir. So kena ingat lagi ni sebab hari ni kita baca batan kan. Sama-sama menghafal lah. La yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim. So dia sebenarnya sama maksud dia dengan situ tadi. Maknanya dekat sini la yatawarathu ahlu millatain. Orang Arab dia tak sebut millatain ni, dia sebut millatain kan. Kam hadha rialin dia sebut rialin kan. Dia sebut rialin, kita bagi RM1, dia kata tak cukup. Dah sebut rialin, rupanya rialaini kan. Kita beli tasbih ataupun kopiah tepi jalan tu, dia kata rialin. Kita ingatkan RM1, kita bagilah RM1, rupanya tak cukup. Rialin tu rialaini. Dia sebut rialin. Aduh lah. Rialain. So ini adalah millataini. Dua orang pemeluk agama yang berbeza tidak boleh saling mewarisi. Maknanya tak boleh lah sebab dia adalah agama yang berbeza. So ini adalah riwayat Al-Arba'ah. Rawahu Ahmad wal arba'ah illa Tirmidzi. Tirmidzi ada, Tarmazi ada, Turmudzi ada. Itu cara dia sebut lah. Dalam ni dia sebut Tirmidzi. Itulah. So riwayat Ahmad dan 4 kecuali Tirmidzi. Hakim telah mengetengahkan hadis ini menurut redaksi Usamah dan Nasa'i telah meriwayatkan hadis Usamah dengan redaksi yang sama dengan hadis ini. So maknanya dia membawa makna yang sama tadi lah. Hadis ini hasan atau sahih menurut Syekh Nasiruddin Al-Albani. Tak apalah yang Muslim kafir Muslim tadi, nantilah saya akan buat kajian dengan lebih terperinci lah. Sebab adanya official pertanyaan tu, kita akan buat secara official nanti. Wa an Imran bin Husain qala ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala inna
inna ibna ibni mata famali min mirathihi faqala lakas sudus falamma walla da'ahu faqala laka sudusun akhar falamma walla da'ahu faqala inna sudusa al-akhar u'matun rawahu Ahmad wal arba'ah wa sahhahahu at-Tirmidzi wa huwa min riwayatil Hasan al-Basri an Imran wa qila innahu lam yasma' minhu 979. Macam mana ni? Daripada Imran bin Husain qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan bahawa pernah ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan inna ibni mat, sesungguhnya anak lelakiku meninggal dunia, maknanya cucu lelaki daripada anak lelaki. Ibnu ibni, mana anak lelaki kepada anak lelaki aku, cucu lelaki pada anak lelaki. Mat matilah, kita panggil kawan kita mak mati ya. Nama dia Muhammad, sebenarnya kita panggil dia mak, jadi mati ya. Mata maknanya meninggal dunia. Famali, maka berapakah bahagianku, dia sebagai datuk lah. Famali mimmi rafihi, daripada harta warisan yang ditinggalkannya si mati itulah, iaitu cucu lelaki daripada anak lelaki tu. Faqalah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, lakas sudus. Kamu beroleh 1/6. Falamma walla da'ahu, setelah lelaki itu pun berpaling. Okey, 1/6 dia pun berpaling. Bagindanya falamma walla da'ahu. Falamma walla da'ahu. Apabila dia berpaling, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilnya. Faqala, dan bersabda, laka sudusun akhar, kamu beroleh 1/6-nya lagi. Dapat lagi 1/6. Tadi dia kata dapat 1/6, kamu dapat lagi 1/6. Falamma walla da'ahu, laki itu pun berpaling. So baginda memanggilnya lagi, da'ahu, dan bersabda, inna sudusa al-akhar u'matun, sesungguhnya yang 1/6-nya lagi itu adalah tambahan tu'mah. Mula-mula dapat 1/6 sebagai waris fardu, kemudian dapat lagi 1/6 sebagai tambahan. Hadis riwayat Ahmad dan Arba'ah dinilai sahih oleh Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan melalui Hasan al-Basri melalui Imran radhiyallahu anhu. Namun pendapat lain menyatakan bahawa Al-Hasan belum pernah mendengar dari Imran radhiyallahu anhu. Hadis ini dhaif menurut Syekh Nasiruddin Al-Albani. So apa maksud dia? Seorang itu mati meninggalkan atuk, meninggalkan datuk, iaitu meninggalkan bapa kepada bapa. Meninggalkan bapa kepada bapa. So dia tidak cerita adanya bapa, dia cerita bapa kepada bapa. Maknanya seolah-olah bapa dia dah tak ada lah kot. Bapa dia dah tak ada, bapa dia mati awal. So datuk itu mengambil tempat bapa. Datuk mengambil tempat bapa, maknanya yang pertamanya dia dapat 1/6. Bapa dapat 1/6 sekiranya ada waris lelaki. Ada waris lelaki ke bawah, tapi kat sini dia kata apa ni? Anak lelakiku meninggal dunia. Anak lelaki dari anak lelaki, mana cucu meninggal dunia. So cucu meninggal dunia, harta warisan ditinggalkan. So kamu boleh 1/6. So 1/6 yang tambahan tu dia dapat macam mana pula? Sebab dia hanya cerita dekat sini meninggalkan datuk.
Yang saya fahamnya, dia tidak ada bapa lah. So kamu akan dapat 1/6 lagi sebagai tambahan. So tambahan itu adalah sebagai ansabah, nak mencukupkan ke ataupun sebagai apa? Saya tak berapa faham juga sebenarnya. Sebab bapa tu dia akan dapat 3 kalaulah ada anak lelaki ke bawah, bapa akan dapat 1/6. Kalaulah kalaulah ada anak perempuan tetapi tidak ada waris ke bawah, bapa akan dapat 1/6 tambah ansabah. Tapi kalaulah tidak ada waris ke bawah, terus saja ansabah bin nafsi. Kan maknanya ansabah secara keseluruhan. So yang ni 1/6 tu sebagai fardu lah. So 1/6 lagi adalah sebagai tambahan. Saya pun tak apa-apa faham dia punya situasi ni. Saya minta maaf lah, saya pun tak cek betul-betul apa yang dimasukkan. Sebab dia hanya menceritakan tentang cucu daripada anak lelaki saja. Malah 1/6 lah kalau tak ada. Maknanya kalau tak ada bapa, datuk tu tidak dihalang lah oleh bapa. So dapatlah 1/6. Cuma dia kata 1/6 tambahan tu. Tomah. 1/6 tambahan tu saya tak pasti yang macam mana. So saya tak hurai lah kot. Saya minta maaf yang ni. Sebab tidak dinyatakan pula waris-waris yang lain. 1/6 lagi. Ataupun dia ada cerita-cerita lain yang kena gabung beberapa hadis pula untuk melihat situasi sebenar kot. Tapi tak apalah. Dia cerita yang tu je. Seterusnya Wa'ani bni Buraidah an abihi anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ja'ala lil jaddati sudus idza lam yakun dunaha rawahu Abu Daud wan Nasa'i wa sahhahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnul Jarud wa qawwahu Ibnu Addi. Hadis 980 Ibnu Buraidah radhiyallahu Ibnu Buraidah an abihi telah menceritakan daripada ayahnya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bahagian 1/6 kepada nenek. Ja'ala lil jaddati. Jaddati ni nenek. So nenek tu dapat as-sudus 1/6. Nenek ni memang dia dapat 1/6 lah. Dia tak kira nenek daripada sebelah ibu ataupun nenek daripada sebelah bapa. Nenek daripada sebelah bapa tu still akan dapat sekiranya tidak ada bapa dan ibu di sebelah bapa. Nenek sebelah ibu tu sekiranya tidak ada ibu sebelah ibu. So dia dapat 1/6. Apabila kewujudannya tidak terhalang oleh ibu. Ini nenek sebelah ibu. Nenek sebelah ibu tu dia akan dapat 1/6 idza lam yakun dunaha maknanya bila tak ada ibu, nenek sebelah ibu tu akan dapat 1/6. Itu memang mudah. Nenek mudah je nak hafal. Dia adalah 1/6. Cuma kalau nenek bergabung dengan nenek, 1/6 dibahagi 2, setiap nenek akan dapat 1/12. Ada ini dhaif juga mengikut Syekh Nasiruddin Al-Albani. Kita ada berapa lagi kot? Banyak lagi. Wa'an Al-Miqdam bin Ma'di Kariba radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khalu warithu man la waritha lahu. Akhrajahu Ahmad wal arba'ah siwa Tirmidzi wa hassanahu Abu Zur'ah Ar-Razi wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis yang ke-981 Al-Miqdam bin Ma'di Kariba, nama dia Ma'di Kariba.
radhiyallahu anhu qal berkata telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-khalu, saudara lelaki seibu, adalah pewaris harta. Saudara lelaki ibu, al-khalu, saudara lelaki kepada ibu, adalah pewaris harta peninggalan orang yang tidak punya ahli waris. Hadis diketengahkan oleh Ahmad dan Arba'ah selain Tirmizi, dinilai hasan oleh Abu Zar'ah, namun dinilai sahih oleh Hakim dan Ibn Hibban. Al-khalu. Al-khalu ni dia sebenarnya adalah zawi arham. So dia adalah pewaris harta peninggalan orang yang tidak punya ahli waris lain. So ini adalah sekiranya dia ini mengambil pendapat sekiranya sudah tidak ada ahli waris lain, maka diturunkanlah juga kepada al-khalu. Yang saya fahamnya macam itulah, maknanya dia menceritakan tentang kita kata level ataupun tahap mana. Sebenarnya al-khalu ni dia tidak mewarisi lah, tapi dah sudah tidak ada waris yang lain, maka dapatlah juga dekat dia atas dasar tidak ada fardu, tidak ada sabah. Itu yang saya faham lah. So saya ingat itu saja. Saya pun kena selidik juga apa hadis-hadis yang lain. Saya takut banyak pula situasi yang kat bawah tu yang saya tak sempat untuk ulang kaji lagi. So itu saja untuk malam ni kot. Kita berhenti pada hadis 981. Kita akan sambung pada hadis 982 pada minggu hadapan lah, insyaAllah. Minggu hadapan gaya Cina, tapi insyaAllah ada kot. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang tu kerana kelemahan saya minta maaf. Semoga kita mendapat manfaat. So kita tutup majlis kita pada malam ini dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.